Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, dan insya-Allah pada pagi ini kita masih lagi di awal surah Al-Baqarah. Jadi sama-sama kita baca dulu awal surah Al-Baqarah bermula dari ayat yang pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik. Alhamdulillah, sekali lagi puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Dialah Allah, Tuhan yang maha agung, maha perkasa, maha berkuasa. Dialah yang mencipta dan mentadbir sekalian yang ada. Darinya lah segalanya bermula, dan kepadanya lah segalanya kembali. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penghulu sekalian Nabi, penghulu sekalian Rasul, penutup sekalian Nabi, yang telah melaksanakan tanggungjawabnya, menunaikan amanahnya, dan menasihati umatnya dengan sebaik-baiknya. Juga selawat ke atas ahli keluarga baginda yang suci, para sahabatnya yang mulia, para pengikutnya, dan umatnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur sekali lagi kerana Allah beri kepada kita
kesempatan untuk baca Quran, untuk belajar Al-Quran, untuk berusaha memahami apa maksud yang Allah Ta'ala kehendaki daripada kita dalam hidup ini. Dan kita ingatkan diri kita dengan kelebihan orang yang berkumpul di rumah Allah untuk membaca dan memahami ayat-ayat Allah. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah berkumpul satu kaum di dalam rumah dari rumah-rumah Allah, padanya mereka membacakan ayat-ayat Allah dan mereka mentadarus mempelajarinya di kalangan mereka, melainkan di saat mereka dalam keadaan itu malaikat memayungi mereka. Malaikat datang memayungi dan mengelilingi mereka. Kemudian diturunkan ke atas mereka ketenangan dan diselubungi akan mereka oleh rahmat kasih sayang. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama-nama mereka yang berada dalam majlis itu kepada para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita berdamping dengan majlis ilmu yang sebagaimana kita sebut semalam, majlis ilmu yang ada disiplin ilmu, yang padanya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan ayat-ayat hadis-hadis Nabi yang sahih, yang hasan, ataupun kadang-kadang datang yang dhaif dalam bab fadailul a'mal. Dan kita berlindung daripada perkara-perkara yang mendatangkan kesyirikan, hadis-hadis palsu, kebohongan, cerita dongeng, penglipu lara yang berada di atas pentas ilmu atau di meja-meja kuliah. Sebagaimana saya sebut semalam, kita nak pilih kitab pun kita nak cari kitab pun kita kena pilih. Nak cari majlis ilmu pun kita kena pilih. Carilah majlis yang ada disiplin ilmu. Bukanlah bererti hak mengajar tu memang ulama besar sungguh, tak. Kadang-kadang kita ni tidak belah mana pun dari sudut ilmu, tapi jaga disiplin ilmu sehingga dalam part hak kita tak tahu, kita pun kata yang ni saya tak tahu. Makna kalau dia kata lagu tu pun dia sudah ada disiplin ilmu. Kalau dia cakap apa saja dia nak cakap tanpa dia tapis, tanpa dia rujuk dan sebagainya, yang tu kita kata kurang disiplin lah. Jadi kalau kita kata sekadar mana yang kita tahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dah satu ayat kita tahu, kita sampai satu ayat cukup. Jadi kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala taufikkan kita untuk mendapat ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendatangkan redha dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang menyelamatkan kita dunia dan juga akhirat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semalam kita bincang panjang tentang alif lam mim, dan khulasah kita sebut bahawa alif lam mim ni apa yang ada padanya sekadar pandangan ijtihad sebahagian daripada para ulama, dan tidak sepakat para ulama tentang maknanya. Dan jalan paling selamat ialah kita tawakuf. Apa maksud tawakuf? Kita kata kita tak tahu maknanya. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu maknanya. Tapi kita juga kena beringat satu benda yang semalam bila saya baca balik. Satu benda dia kata dalam tafsir, kita nak elak juga satu perkara, iaitulah untuk berkata alif lam mim ni sebenarnya tak ada makna.
Beza dua tu. Disebut dalam tafsir ni, dia kata apa? Inna fil Quran wa qala wa man qala minal jahalah inna fil Qur'ani ma huwa tu'badu la ma'na lahu bil kulliyah faqad akhta'a khata'an kabira. Siapa yang berkata dari kalangan orang-orang jahil bahawa dalam Quran ni ada benda-benda yang menjadi ibadat yang tak ada makna langsung, maka perkataan itu adalah perkataan yang salah, yang besar sangat kesalahannya. Bila kita kata kita tak tahu makna, bukan bererti benda tu tak ada makna. Ada makna yang hanya Allah Subhanahu wa taala tahu. Jangan pula kita kata dia tak tahu, tak ada makna dah tu. Tak, lain. Beza antara tak ada makna dengan kita kata kita tak tahu. Kita tak tahu makna dia ada, tapi makna dia hanya ada di sisi Allah. Allah lebih tahu. Wallahu a'lam. Itu maksud kalimah wallahu a'lam. Allah lebih tahu. Jadi kita kena ada beza antara bila kita kata tak tahu dengan kita kata tak ada makna baginya. Jadi kalau kita kata Allah itu terjemah alif lam mim, dia terjemah balik alif lam mim, maknanya dia menyerahkan urusan makna tu kepada Allah. Allah lebih tahu. Bukan bermaksud alif lam mim tu sekadar huruf tanpa makna. Ada makna, ada rahsia dia. Allah Ta'ala yang tahu. Cuma hikmah yang kita sebut semalam, dengan satu huruf ni dia telah mengalahkan syair-syair Arab. Baik, cerita panjang semalam. Hari ini kita terus masuk kepada ayat yang seterusnya, iaitulah dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey, kita rujuk kepada tafsir Pimpinan Rahman sebagai intisar. Sebagai apa? Sebagai kita nak menyokong dan nak memenangkan terjemahan Syekh Abdullah Basmih, kita baca versi dia yang asal sebelum daripada diubah. Baik. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran ini, kata dia, tidak ada sebarang syak tentangnya, yakni tentang datangnya dia dari Allah dan tentang sempurnanya. Hudal lil muttaqin, ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Baik, muslimin dan muslimat, dzalikal kitab, dzalika dalam bahasa Arab ada dipanggil ismul isyarah. Ismul isyarah ni perkataan, kata nama yang menunjukkan sesuatu. Dalam bahasa kita guna ini ataupun itu. Zalika dengan maksud, biasanya orang guna itu, tapi dia juga boleh digunakan dengan maksud ini. Jadi zalikal kitab dalam ayat ini bermaksud hadzal kitab, inilah kitab, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya, tidak ada sebarang syak padanya. Syak tentang apa? Yang pertama, tidak ada syak bahawa dia datang dari Allah. Yang kedua, tidak ada syak tentang kesempurnaan kitab. Yakni kitab Al-Quran ni tidak ada keraguan dari sudut isi kandungannya dan tidak ada keraguan dari sudut sumbernya. Kitab Al-Quran ini tidak syak lagi dia datang dari Allah, dari sudut sumbernya. Dan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan lagi tentang isi kandungannya, kerana apa yang ada di dalamnya adalah wahyu dari Allah
semua yang ada di dalamnya adalah benar-benar belaka dan tidak ada yang benar melainkan benar-benar belaka. Quran tidak ada keraguan padanya. Okey. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin, yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Baik, dalam ayat ni Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan takwa untuk mengkhususkan hidayah untuk orang-orang yang bertakwa. Allah Taala kata hudan lil muttaqin. Kitab Quran ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Okey? Dia boleh baca dua bacaan lah, dua wakaf, kan ada titik tiga tu. Bacaan pertama, zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Dan dia juga boleh baca zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bezanya kita letak koma tu mana. Inilah kitab yang tidak ada keraguan, koma. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Satu je ni. Dua, inilah kitab Al-Quran, inilah kitab yang tidak ada keraguan padanya, dan ia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mana satu yang lebih dalam makna dia? Mana satu yang lebih dalam makna dia? Nak bererti la raib ke la raiba fih? Bila kita baca tafsir dan kita faham ayat ni, yang lebih dalam maknanya kita bererti la raiba fih hudan lil muttaqin. Sebab apa? Perhati baik-baik makna dia. Kalau kita bererti la raib, bunyi dia macam ni terjemahan dia. Inilah kitab yang tidak ada keraguan. Satu. Di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maknanya di dalamnya, dalam Al-Quran ni, di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Satu lagi, inilah kitab yang tidak ada keraguannya, yang tidak ada keraguan padanya, dan ia menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Mana keseluruhan kitab itu dia beza. Kalau pertama tu macam di dalamnya ada petunjuk, mana sebahagiannya seakan-akan mana di dalamnya ada petunjuk bagi orang yang bertakwa. Tapi kalau kita baca berhenti yang kedua tu, Quran tu seluruhnya adalah petunjuk untuk orang yang bertakwa. Jadi lebih dalam makna bagi kita berhenti la raiba fi, dan kita sambung hudan lil muttaqin. Dari sudut makna dia lah. Tapi boleh baca dua-dua, tak ada masalah. Kemudian hidayah dia hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni telah mengkhususkan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Kerana hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapat manfaat dari Al-Quran. Kerana di dalam Al-Quran ada petunjuk, dan hanya orang-orang yang bertakwa yang berusaha memahami petunjuk ini yang akan menerima manfaat darinya. Dan bukan ayat ni saja, banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang pengkhususan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Okay? Sehingga Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah yang lain, qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adhanihim waqrun
wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Allah Ta'ala kata, katakanlah Al-Quran itu bagi orang yang beriman adalah petunjuk dan juga rawatan, syifa. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang menjadi ubat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jadi pengkhususan hidayah ini untuk orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah ayat ini sebahagian daripada sahabat, itulah Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas, menyatakan yakni nuran lil muttaqin, dia menjadi cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Adapun orang yang bertakwa itu siapa dia, tuan-tuan? Siapa dia orang yang bertakwa kepada Allah ni? Ialah orang yang takut kepada Allah dan menyelamatkan diri dari kesyirikan serta beramal dengan ketaatan. Boleh faham? Apa nama takwa ni? Asalnya takwa ni orang yang melindungi diri. Al-wiqayah dia panggil. Wiqayah ni prevention. Orang yang melindungi diri. Melindungi diri daripada apa? Melindungi diri dari azab Allah. So macam mana orang tu boleh melindungi dirinya dari azab Allah? Jawapannya, pertama, dia menghindari kesyirikan. Dia sangat jaga diri dia jangan terlibat dan terjebak dengan perkara-perkara syirik. Sama ada syirik kecil ataupun syirik besar. Sebab syirik kecil ni dia tidak mengeluarkan seseorang daripada agama, tapi dibimbangi lama kelamaan dia boleh membawa seseorang kepada syirik besar. Okay? Seperti contoh, ada orang kata tak apa, kita minta lah dengan pokok kau, dengan gapo kau, asal penting kita sebut nama, kita iktiqad Allah yang memberikan. Tak ada apa pun pokok tu Allah, cuma kita minta dengan dia sebagai perantara. Orang kata termasuk syirik ke tak? Jawapan dia termasuk. Pasal apa? Pertama, kalau dia iktiqad lagu tu sebab dia Nabi SAW tak pernah penajar macam tu, dan dia menyerupai perbuatannya orang-orang musyrikin dulu, maka kita kata syirik kecil. Tapi lama kelamaan dia akan datang juga dalam hati dia iktiqad. Apa dengan pokok ni? Berarti pokok ni ada keramat, pokok ni ada istimewa, pokok ni ada. Lalu lama kelamaan dia menganggap pokok tu memiliki sebab untuk mendatangkan kemudaratan atau manfaat, maka dia terjerumus ke dalam syirik yang besar. Bila dia beriktikad pokok tu ada manfaat ataupun boleh memberikan manfaat atau mudarat, maka dia telah mensyirikkan Allah dengan syirik yang besar. Itu bahaya. Sebab tu syirik kecil ni dia adalah jalan yang membawa kepada syirik besar. Dia kena hati-hati. Orang yang bertakwa dia sangat takut dengan perkara-perkara macam ni. Dia takut, dia nak selamat diri dia dari azab Allah, lalu dia mendinding diri dia daripada apa? Pertama, kesyirikan. Yang kedua, kemaksiatan. Dan yang ketiga, dia melakukan ketaatan juga sebagai pendinding dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebut dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, disebut dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yablughul 'abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bih hadaran mimma bihi ba's. Berkata Al-Imam Tirmizi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan mencapai seorang hamba
kedudukan takwa sehinggalah dia meninggalkan apa yang tidak menjadi kesalahan baginya kerana takut terjerumus ke dalam perkara yang menjadi salah. Benda ni nampak tak salah tapi dia bimbang terjerumus ke dalam perkara yang salah, akhirnya dia tinggalkan juga. Sebagai contoh, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, perkara syubhah. Perkara syubhah kita tak tahu jelas ke tak jelas, boleh ke tak boleh. Boleh jadi boleh, tapi boleh jadi tak boleh. Tapi nak kata tak boleh pun tak confirm juga, syubhah. Tapi orang yang bertakwa, sifat dia, bila dia tahu perkara ni boleh membawa kepada benda yang Allah Ta'ala tak suka, walaupun belum jelas lagi, maka dulu lagi dia tinggal. Dia meninggalkan perkara yang pada asalnya tak ada masalah, tapi kerana takut terjerumus ke dalam perkara yang bermasalah, dia tinggal dulu lagi. Sebab tu ada istilah dipanggil sadduz zari'ah. Dalam agama ni ada perkara dipanggil sadduz zari'ah. Pernah dengar tak? Sadduz zari'ah. Sadduz zari'ah ni bahasa kita apa kita nak sebut langkah pencegahan. Langkah berjaga-jaga. Contohnya, benda tu tak salah pun, tapi kita ambil langkah berjaga-jaga, dulu lagi kita tahu. Bagi contoh, Islam mengharamkan zina, tapi sebagai langkah pencegahan, dulu lagi Islam tak bagi wanita buka aurat. Dulu lagi Islam melarang wanita keluar bermusafir tanpa mahram. Dulu lagi Islam suruh tundukkan pandangan. Pasal apa? Nak mencegah daripada zina. Dan ada kadang-kadang sebagai contoh perbuatan para sahabat. Umar radhiyallahu anhu yang tebang pokok istimewa, pokok yang telah menjadi saksi tentang satu perjanjian bai'ah antara sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjanjian Bai'atul Ridwan. Bai'atul Ridwan ni berlaku antara Nabi dan para sahabat, taat setia mereka untuk membela Sayyidina Uthman bin Affan yang pada ketika itu diutuskan ke Mekah untuk berunding dengan orang Mekah, lalu sampai berita khabar kononnya Sayyidina Uthman mati dibunuh. Jadi untuk menuntut bela atas kematian Uthman pada sangkaan Nabi dan sahabat pada masa itu, mereka telah melakukan satu perjanjian bai'ah taat setia untuk membela kematian Uthman di bawah satu pokok yang ada di Hudaibiyah. Dan pokok tersebut disebut dalam Quran, idh yubayi'unaka tahta asy-syajarah. Istimewa pokok tu. Berlaku bai'ah padanya. Nabi pun duduk bawah pokok tu. Sahabat ada yang pegang pokok tu meneduh Nabi. Kemudian pokok tu pula disebut dalam Quran. Maka jadilah pokok tu istimewa. Selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ramai orang mengunjungi pokok tersebut nak tengok. Inilah pokok yang menjadi sebutan dalam Quran. Tapi bila zaman Sayyidina Umar tengok makin lama makin ramai. Tak berlaku lagi penyembahan di pokok tersebut, tak berlaku lagi. Cuma Sayyidina Umar dia rasa bimbang, lama-lama korama ni kalau tidak dibendung daripada awal, maka dia akan jadi seperti Zatu Anwat, milik orang musyrikin dulu. Orang musyrikin tu dia ada satu pokok keramat yang dia gantung padanya pedang. Dia pergi kepada pokok tersebut, dia berdoa pada pokok tersebut, dia minta daripada pokok tersebut sesuatu manfaat atau mengelakkan sesuatu mudarat. Sehingga para sahabat yang baru masuk Islam dulu, dia lalu kat pokok tu, dia tanya Rasulullah, kita tak ada ke pokok keramat macam ni? Carilah satu untuk kita juga.
Nabi SAW kata, kamu ni sama dengan pengikut Nabi Musa. Tengok patung, nak buat juga patung supaya nampak Tuhan ni macam mana. Nabi pun tidak mengizinkan para sahabat. Akhir sekali Nabi kata dalam hadis lain, bila mintalah dengan Allah. Tak payah minta dengan selain daripada Allah ni. Jadi balik kepada cerita Umar radhiyallahu anhu, bila Umar nampak ramai orang duduk pokok, dia bimbang. Dia bimbang pokok ni jadi tempat orang minta doa dan menjadi sebab kepada orang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sebagai langkah berjaga-jaga, dulu lagi sadduz zari'ah, Umar pergi tebang pokok tu. Hilang pokok sejarah besar dalam agama, hilang pokok tu. Tapi nilai pokok tu walaupun hilang, tidaklah sebesar nilai akidah yang diselamatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kerana Umar dia buat begitu nak mencegah orang daripada terjatuh dan terjerumus ke dalam kesyirikan. Dia takut lama-lama jadi orang pergi minta dengan pokok tersebut. Ini dalam agama kita panggil sadduz zari'ah. Langkah jaga-jaga dulu lagi. Jadi disebab tu orang yang bertakwa, dia banyak berhati-hati dalam gerak kerja dia dan kehidupan dia sehari-hari. Kadang-kadang benda ni tak berlaku lagi, tapi dia dulu lagi dia takut. Sebab tu banyak benda dia elokkan diri. Kerana takut terjerumus ke dalam perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa buat macam tu? Sebab ada hadis yang menunjukkan begitu. Nabi SAW kata, tidak sampai seorang hamba akan darjat takwa sehingga dia meninggalkan benda yang tidak bermasalah, tapi kerana takut terjerumus ke dalam perkara yang bermasalah. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berdosa kerana takut terjerumus ke dalam dosa. Jadi bagi berhati-hati ni bagi orang bertakwa, muttaqin. Sehingga disebut sifat mereka ni seperti orang yang berjalan. Orang tanya Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu dia tanya Ubay bin Ka'ab tentang takwa. Tadi kata, macam mana sekiranya kamu menyusuri jalan yang penuh dengan duri? Jalan tu ada duri. Kalau kita paku. Nak elok macam mana? Jalan yang berpaku atau berlubang. Naik kereta jalan hak berlubang. Punya lah tak nak tuju nak ada lubang tu. Jalan slow-slow elok gitu. Ada elok sini. Kita nak lalu hak jalan shortcut tu belakang tu. Nak mari masjid. Lalu kot kedai buah bawah pencawang tu. Dengan lalu hak bawah turun sikit bawah laju. Hak tu jalan tak laju. Hak jalan hak shortcut tu kak slow pasal lubang banyak. Orang yang bertakwa dia takut terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan, lalu dia berhati-hati. Ibnu Umar, bila Umar radhiyallahu anhu dia tanya Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab kata, macam kalau lalu jalan berduri macam mana keadaan? Begitulah dia sifat takwa. Jadi kita hati-hati. Benda ni Allah tak bagi ni. Benda ni Allah larang ni. Benda ni Allah bagi, kita ambil. Sifat bertakwanya orang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hidayah ni pula ada dua jenis. Hidayah ni ada dua jenis. Satu, hidayah petunjuk, dipanggil hidayah hidayatul iman. Hidayah keimanan, petunjuk keimanan, ataupun hidayatu at-tawdih wad-dilalah wal-irsyad. Hidayah petunjuk jalan. Petunjuk iman dengan petunjuk jalan. Bahasa mudah kita kata gitulah.
Hidayah ni ada hidayah iman, ada hidayah jalan kepada keimanan. Boleh faham? Hidayah iman hanya milik Allah. Hanya milik Allah. Hanya Allah yang boleh mengubah hati seseorang daripada kufur kepada iman. Adapun hidayah jalan keimanan dipanggil hidayatul irsyad, hidayah nak tunjuk jalan. Yang ni boleh dilakukan oleh Nabi dan juga para ulama dan juga orang-orang yang mengikut jalan Nabi. Maknanya orang kita tanya macam mana kita nak semayang, kita pun tunjuk kepada dia. Dia panggil tunjuk jalan untuk mencapai kepada iman. Adapun kita kata kita bagi pamphlet ke dia, kita bagi nasihat kepada dia, kita bagi tazkirah, kita baca ayat Quran, kita baca hadis. Semua ni adalah kita tunjuk jalan-jalan. Soal dia nak beriman ataupun tidak, itu milik Allah. Jadi kita ni apa benda hak kita mampu buat, kita tunjukkan kepada orang jalan menuju Allah. Tapi untuk seseorang tu beriman ataupun tidak kepada Allah, yang tu kita kena minta dengan Allah. Sebab tu Allah Subhanahu wa taala sebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala kata, innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memberikan petunjuk kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Wa innaka la'ala siratim mustaqim. Innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus, hidayah. Tapi dalam ayat yang lain Allah Taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tak akan dapat bagi hidayah kepada siapa yang kamu kehendaki. Jadi kita faham ada dua bentuk hidayah. Satu, tunjuk jalan je. Kita ni boleh tunjuk jalan. Soal hidayah dalam hati yang boleh ubah keimanan seseorang hanya milik Allah. Okey? Jadi sebab tu kita boleh baca Quran, kita boleh sebut kepada orang, tetap saja akhirnya kembali milik Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, hidayah iman hak paling payah sekali nak dapat. Hidayah taufik dalam iman. Hari ni kita boleh baca Quran, kita boleh faham Quran, kita boleh, tapi untuk ubah hati ni kena minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma dia tak berlaku dengan begitu saja, mesti ada sebab lah. Allah menjadikan sesuatu tu ada sebab. Maka antara sebab hidayah yang paling utama adalah dengan kita baca Quran. Ini jaminan daripada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Hidayah, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maknanya apa? Quran, Quran. Jadi sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyakkanlah baca Quran. Jangan berpisah dengan Quran. Dan alangkah banyaknya masa kita rugi disebabkan kita mensia-siakan Al-Quran. Tara kita lagu ni tuan-tuan, tara kita lagu ni, jangan pernah anggap oh aku okey dah baca Quran, tiap-tiap hari dah mari kuliah. Tara lagu ni nak banding dengan ulama-ulama dulu, nak banding dengan para sahabat, ujung kuku pun tak sampai. Mereka ni khatam seminggu sekali, ada yang khatam 3 hari sekali. Bulan Ramadan tiap-tiap hari khatam. Kita boleh khatam sekali bulan Ramadan pun okey dah. Kalau 2 kali advance dah sikit. Kalau 3 kali alhamdulillah tu jarang-jarang, kadang-kadang. Nak sebutnya apa? Sesungguhnya banyak benda kita kena minta istighfar kepada Allah disebabkan kurangnya kita cakna dengan Al-Quran yang ada depan kita. Dan ini adalah salah sekelumit usaha, secubit usaha yang kecil yang kita lakukan mencari sebab-sebab hidayah. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita hidayah itu, kerana antara sifat
orang yang istimewa yang ada dalam ayat ni juga ialah antara sifat orang yang bertakwa, mereka beriman dengan benda gaib. Dan gaib ni kadang-kadang satu sudut orang akhir zaman lebih istimewa di sisi Allah berbanding dengan umat-umat yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana sifat beriman dengan gaib tu lebih daripada sebelumnya. Macam mana tu kena sambung besok. Esok hari Rabu insya-Allah, esok ada. Hari Khamis cuti. Kami cuti. Cuti semua kita ni. Kami cuti. Jumaat ada program. Jumaat pagi ada. Ada tak boleh lah, kita tak kacau lah. Jadi esok ada kelas, Khamis cuti. Jumaat pun kita tak ada, kita sambung Isnin nantilah insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.